Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan wa kafaa billahi wakiila. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bertemu untuk sama-sama mendengar, mengambil pelajaran dalam satu program yang sangat baik. Alhamdulillah. Kita cuba buat satu inisiatif lah kan, ada kuliah, kemudian ada makan-makan, kemudian ada sambutan, dan menyebabkan kita menghidupkan suasana yang baik dalam program sebegini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan hati-hati kita terikat dengan rumah Allah. Kita nak rumah Allah Ta'ala ini lebih daripada sembahyang. Cita-cita saya memang dah lama nak melihat kalau seandainya masjid bukan hanya tempat orang datang untuk menunaikan solat semata-mata, tapi masjid perlu ada aktiviti-aktiviti berkenaan dengan makan, minum, tempat orang lepak, tempat orang menyelesaikan urusan sehariannya. Sebab itulah bila masjid ada elemen untuk orang akan datang bukan hanya pada waktu solat. Orang akan datang di luar waktu solat, menyebabkan masjid jadi tempat tumpuan, dan bila datang waktu solat orang akan penuh di masjid kerana mereka telah memenuhi keperluan mereka di luar. Apabila mereka masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal itu menjadikan kebaikan kalau menggabungkan unsur duniawi dan ukhrawi. Kita tak boleh jadikan masjid ini fokus hanya untuk urusan akhirat saja. Kalau asyik orang fikir nak bersembahyang baru datang masjid, orang nak iktikaf baru datang masjid, maka fungsi masjid itu tidak kuat. Kerana bila itu saja menyebabkan orang yang tidak ada hajat dia boleh solat di mana-mana. Ada orang dia tak mari masjid pasal apa? Sebab dia boleh singgah di Petropark untuk solat. Dia boleh singgah di surau-surau kecil untuk solat. Bahkan kalau dia ada hajat, lagi dia tak akan datang ke masjid. Kalau masjid pula tempat parking dengan nak masuk sembahyang tu jauh, lagi lah dia tak akan masuk ke masjid itu. Atau waktu itulah kita lihat bahawa inisiatif membuat program luar begini sepatutnya dibuat secara gerak. Kalau boleh sebulan sekali ada aktiviti gini, semoga para peniaga kita mereka boleh berekonomi di masjid. Mereka boleh datang buat kerja di masjid dan mereka duduk di tempat beribadah. Yang ini yang kita lihat satu kelebihan bila adanya gabung jalin antara dunia dan akhirat.
Allah terangkan dalam Quran, wa batari fima atakallahu dawal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu hafal kamu di akhirat, tapi jangan lupa tentang nasib kamu, urusan kamu, ekonomi kamu, pendapatan kamu di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan, hari ini kita tengah nak suruh Islam hari ini kembali menjadi khalifah. Allah katakan dalam Al-Quran ayat ke-30 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Allah Ta'ala tak kata nak jadikan mereka sembahyang semata-mata. Walaupun ada ayat dalam surah Al-Dhariyat ayat ke-56 yang Allah kata tentang wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Betul ayat itu nak suruh kita jadi abid sembahyang. Tapi ayat itu ulama menyimpulkan mesti dibaca sekali dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Kita beribadah pada Allah, tapi keluar pada ibadah kita kena jadi khalifah. Apa maksud khalifah? Kita kena buat benda yang kita pakar dalam bab kita. Kalau abang tu menjaga cakap-cakap, dia pakar bab cakap-cakap, dia khalifah dalam bab cakap-cakap tu kan. Kalau abang tu menjaga popium, dia pakar dalam popium, dia khalifah dalam bab tu. Sebab mencari rezeki dengan ibadah dia tak boleh berpisah. Mana boleh orang kata yang itu dunia ustaz, yang ini bawa akhirat. Sebab tu dalam 2-3 masa ni saya membetulkan balik bila orang kata berniaga ni dunia ustaz, terlibat dengan bisnes ni dunia ustaz, buat projek perumahan dunia ustaz, arkitek dunia ustaz, ChatGPT dunia ustaz, DeepSeek dunia ustaz, agama baca Quran ustaz, itu bawa agama, pergi haji bawa agama. Hari ini pergi umrah sudah tak jadi agama. Sebab yang bawa orang pergi umrah memburu keuntungan sebab package yang ditawarkan. Mereka offer package untuk orang pergi umrah kerana mereka nak ambil keuntungan di situ dan kadang-kadang mereka tak fokus soal ibadah. Sebab tu buat kerja agama pun, tapi kalau tujuannya dunia, maka jadi dunia. Jadi sebab tu kita kena jadi orang yang menggabungkan dua benda ni. Kita tak nak jadi macam orang yang dia dunia dia tak kisah, dia kira akhirat, dia jadi ahli akhirat, dia tinggalkan dunia di tangan orang-orang lain, menyebabkan dunia dihiasi oleh mereka yang tidak beriman. Ini dunia dipegang oleh orang tak beriman tuan. Orang beriman tinggalkan dunia. Allah pesan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan tinggal tentang apa dunia. Tetapi ada pula kelompok yang merambat dunia sampai tak ikut akhirat. Dia boleh kejar dunia itu masjid dia tak masuk. Dia boleh kejar dunia itu sampai dia tak datang ke rumah Allah. Dia punya berniaga itu sampai dia tak datang tempat begini kan. Tapi hari ini kita ajak berniaga, mari sini kerja berniaga lah. Tapi azan berhentilah, masuklah solat, tengok bila dah orang keluar solat, maka dia hendak makan, kita alhamdulillah boleh keuntungan dan boleh pahala sekaligus tuan. Kalau berniaga pasal malam, tak tahu bila masa nak berhenti solat. Sebab tiap-tiap pelanggan datang, mereka yang datang pun tak solat, hak berniaga pun kadang-kadang tidak solat bila waktu maghrib tuan. Ini yang menjadikan kita jadi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah hari ini kita nak kembali ke semula perasaan kita bahawa dunia ini mesti digabungkan dengan akhirat. Kalau tak gabung tuan-tuan, bagaimana disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, inna dunya mal'unah wa mal'unatu ma fiha. Dunia ini dilaknat dan dilaknat siapa ataupun benda yang ada di dalamnya. Allah laknat dunia ni bila dia tak buat 4 perkara. Apa dia? Illa zikrullah. Yang pertama kali dia sibuk dengan dunia, dia tak ingat Allah, maka laknat. Yang kedua, ma'wala. Apa yang berkaitan dengan zikrullah, keluar zakat, datang infak, solat, jaga amal ibadah. Kalau dia tak buat yang tu, dia dilaknat. Dengan dunia dilaknat.
ataupun dia menjadi orang yang alim belajar ilmu agama. Kita tengok Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan sibuk-sibuk berniaga kain pun dia datang masjid benadah kitab belajar ilmu sampai dia duduk mengaji di masjid sepanjang dia buat kerja perniagaan tuan-tuan dia jadi orang alim kerana dia menggabungkan dua. Boleh ajar sikit tak Mat? Untuk bunyi teruk sangat. Tuan-tuan tak? Kan? Jadi dia hamil. Saya ni ceramah orang betul dia hamil dia jadi ganggu sikit. Okey. Jadi di situlah gabung dalilnya. Nak tunjuk kepada kita bahawa kombinasi antara orang yang berniaga dengan datang masjid menuntut ilmu baru dia kumpulkan dunia tidak mendapat laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu semua orang dilaknat kecuali dia belajar ilmu hingga menjadi alim ataupun kalau tak sampai darjat boleh jadi alim atau muta'allima dia belajar ilmu ambil ilmu maka empat perkara tadi menyebabkan dia tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu kita nak jadikan dunia di tempat kita beribadah. Sebab kita tak mahu jadikan dunia di tempat kita kumpul sampai menjadikan kita terlupa pada Allah. Kalau tidak, kita akan bekerja-kejar dunia. Ini nak masuk Ramadan ni. Patutnya kita dah mula fikir nak datang Ramadan ni nak menghiasi Ramadan dengan apa. Kalau kita masih kejar tuan-tuan, macam kata Mawi kata apa? Apakah yang dikejar dalam hidupmu? Berkali-ku kata padamu, kita singgah di dunia yang sementara. Perlu tipu daya. Apa yang dikejar? Apa yang orang kejar dalam dunia? Orang kejar hidup? Orang kejar rumah lagi besar? Orang kejar jet pribadi? Tuan-tuan, dalam dunia ini kita kejar apa? Semua benda yang dikejar itu bakal ditinggalkan. Tapi kalau kita kejar dunia tapi nak convert dunia itu jadi akhirat. Bila aku ada duit, aku nak buat tahfiz. Bila aku ada duit, aku nak buka pasar raya. Bila aku ada duit, aku nak letak ustaz-ustaz yang betul di tempat yang betul. Bila aku ada duit, aku nak buat projek betul bagi ustaz dapat pendidikan. Semalam contoh saya di Putrajaya. Dapat bersama dengan satu kasri, saya tak mahu sebut nama dia. Tapi dia bekas dari Belanda, KM. Dia cerita kat saya dengan ustaz. Ada satu company Cina namanya Sun Surya. Siapa dengar? Sun Surya, saya terbayang Sun Surya. Hari itu terlintas Sun Surya. Sun Surya ni adalah developer yang agak hebat di Malaysia ni juga. Cina bukan orang Islam kita. Saya tanya kenapa tak saya cerita pasal Sun Surya. Dia pak invite saya untuk masuk dalam company jadi antara penasihat company. Ya tak? Dia kata ustaz, walaupun dia itu Cina, bagus tak? Dia banyak buat projek pendidikan. Sekolah-sekolah rendah ni banyak dia buat. Dan terbaru dia tak buat sekolah menengah pula. Tuan-tuan, dia Chinese. Dia tidak Muslim. Dia tidak beriman kepada Allah. Tapi yang dia buat apa dia? Dia buat kebajikan. Kebajikan dia buat apa? Bukan bagi duit pada orang miskin. Dia buat sistem pendidikan sampai orang boleh belajar dan target mereka nak melahirkan CEO yang hebat yang boleh berbakti kepada negara. Pemikiran dia apa? Ada duit, invest pada manusia. Ada duit, buat sistem. Itulah baru tak dilaknat. Kalau seorang Muslim ada duit, asyik beli rumah. Ada duit, asyik memperbanyakkan kereta dia. Asyik ada duit, membesarkan isteri dia. Kan? Oh, dia apa jadi itu? Maka inilah kekuatan dia sebab asyik ada duit, asyik membuat benda-benda yang tak memberikan keutamaan. Cuma kerana ada duit, dia invest balik pada dirinya. Betulkan pengetahuan dia. Dia ada duit, dia buka tempat pengajian yang percuma. Dia ada duit, dia ambil potential budak-budak Melayu ni buat satu. Ni maksud dunia itu tak akan dilaknat bila dibuat selain daripada mengumpulkan harta. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, Alhaakumut Takatsur. Celakalah bagi mereka yang mengumpulkan harta. Sebab apa mengumpulkan harta ni celaka? Sebab dalam dunia ni harta bukan untuk dikumpul. Harta untuk digunakan bagi membangunkan umat. Ingat, mereka yang ada kekuatan kebendaan, kalau simpan, jawab depan Allah Ta'ala esok. Tapi simpanlah untuk ditaruh pada anak-anak, janganlah bagi semua. Tapi sekurang-kurangnya sepertiga hartanya mesti digunakan untuk tujuan membangunkan balik agama. Jadi sebab itu kita cakap,
Kita tak pernah bersyarah, hanya buat kerja agama saja, kena gabung dua ni, dunia dan juga akhirat. Jadi yang inilah yang harus kita ambil kembali, semoga menjadi kekuatan kepada kita. Jadi sebab itulah, alhamdulillah malam ini kita lepak, malam ini ada qasidah katanya, ada qasidah. Lagu apa malam ni? Jadi ada qasidah depan isyak depan, kemudian ada makan-makan, esok katanya ada yang mulai ya. Tak boleh subuh, saya tak ingat. Jadi maknanya program itu tuan-tuan mari kita isi. Datang tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan mari mula jejak kaki ke masjid, iktikaf, ambil keberkatan. Kalau kamu nak masuk bulan Ramadan ni, kita buat supaya masjid jadi rumah kita yang kedua untuk awal Ramadan. Tapi 10 malam terakhir, dia rumah kita yang pertama. Bini pun kita tinggal sebab kita nak memburu Allah Subhanahu Wa Taala dalam musim Ramadan. Tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala menjadikan Ramadan sebab nak suruh umat dibalik pada dia. Bila Allah pakat balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam musim Ramadan, Allah akan memberikan keampunan. Sebab tu hadis kita ulang balik, siapa yang menghidupkan Ramadan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaba, siapa menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosa yang terdahulu dia. Tuan-tuan, sebab dekat dengan Ramadan kita nak kempen. Ramadan adalah bulan untuk kita memulihkan hubungan kita dengan Allah. So, exercise awal ni lah. Kali seminggu ni tuan-tuan, gerak sikit datang masjid, banyakkan solat sunat, duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan solat, kemudian memberikan ucapan depan Allah, ya Allah, bantu aku, bagi aku dekat denganmu ya Allah di musim Ramadan ini. Yang ni tempat orang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak datang ke masjid, buat amal ibadah yang baik, terutama dalam musim Ramadan. Kalau tuan-tuan ada masa yang iktikafkan di masjid, maka lepas subuh tu jangan balik terlebih dahulu, duduk dan iktikaf sampai waktu duha, selesaikan solat duha, kemudian barulah keluar. Bagi siapa yang tak kerja lah, bagi siapa yang tak hantar anak pagi-pagi, bagi siapa yang dah PC, tak tahu nak buat apa tuan-tuan, iktikaf dari masjid agar ada peluang. Yang kerja sendiri yang boleh tanggung kerja, inilah musimnya tuan-tuan. Setiap kita bergerak dalam musim Ramadan menghampirkan diri kepada Allah, Allah akan melangkah dekat selangkah dengan kita tuan-tuan. Siapa yang melangkah pada Allah, Allah akan memperhatikan dia. Sebab tu bila kita tengok ayat puasa, bila Allah rakam ayat puasa daripada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa macam difardukan kepada orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat, beberapa hari untuk berpuasa dalam tempoh sebulan, hari khusus untuk puasa. Siapa tak mampu, maka dia boleh ganti hari yang lain, Allah sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut lepas itu ayat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, hudan linnas, Quran itu sebagai hidayah. Nah, beritahu di situlah Allah nak beritahu ada dua benda besar dalam bulan Ramadan ini. Pertama puasa, yang keduanya adalah Al-Quran. Tuan-tuan, kenapa dua benda ni? Sebab Allah nak suruh kita memperhatikan Quran di dalam musim Ramadan. Lepas itu tuan-tuan, ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba bertanya kepadaku, jawablah, aku ini hampir. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memperkenalkan doa siapa yang berdoa. Kau nampak tak gabung jalin antara benda-benda tadi? Ramadan, turun Quran, puasa di dalamnya, tak mampu ganti hari lain. Tapi bulan Ramadan, bulan Quran, Nabi sendiri didatangi pada tiap-tiap Ramadan oleh Jibril, membetulkan bacaan baginda Nabi sepanjang bulan Ramadan. Tahun terakhir Nabi hidup, Jibril datang 2 kali. Tapi tahun-tahun lain, Jibril datang sekali, membetulkan, menyemak, memberikan balik apa benda yang Nabi baca itu semoga tepat dari kehendaki oleh Allah Ta'ala.
Kita faham Nabi habiskan Quran, khatamkan Quran, memahami semula Quran dan semak bela Quran di dalam bulan Ramadan. Maka menjadi simbolik orang dalam Ramadan kalau tak buka Quran dia kosong juga. Jadi kita kena start buka Quran. Saya tak sadar tuan-tuan habis Quran, saya akan buka dulu Quran. Sebab kalau nak habis, pakai tak habis juga. Ada orang kata, susah Ustaz. Buka baca untuk tak ada campur pada hari pun dah 14 kali pun tak ada dekat kita tu. Jadi kalau kita nak tunggu habis Quran tuan-tuan tak payah. Yang saya nak dalam sangat apa dia? Quran untuk dipahami. Buka Quran untuk faham. Kenapa nak faham? Sebab kita nak tengok Allah Ta'ala kata apa. Nak suruh kita faham apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sebab itulah bila kita menggabungkan selok belok ini tuan-tuan, kita faham. Jadi awal-awal ni sebelum masuk Ramadan tadi lagi seminggu, kita membetulkan niat. Ya Allah, bagilah Ramadan kali Ramadan terbaik. Bagilah Ramadan kali Ramadan hebat tuan. Jadi kita buat suasana macam ni adalah suasana macam Ramadan kita. Tengok. Tak henti-henti orang membeli tuan, tak henti-henti orang pergi di sana. Nampak macam pasal jualan, tapi bagaimana punya orang tak. Kalau pergi pasal jualan sungguh, dia jadi jaga, kita bukan jualan. Ini kue, Alhamdulillah ni. Tutup orang pembeli-pembeli bilang. Jadi seronok bila kita tengok benda-benda yang macam ni berlaku. Menyebabkan apa tuan? Menyebabkan kita ada kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan datang masjid, jangan lupa ikhtiar di luar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya berbimbang orang Islam ini macam kita yang di masjid ni, yang banyak kecewa dengan dunia, yang rasa bahawa dunia ni nak ditinggalkan. Saya tak pesan balik-balik. Jangan tinggalkan dunia. Sebab kalau tuan-tuan start tinggal dunia, dunia akan diisi oleh orang lain. Dunia akan diambil oleh mereka yang tak beriman. Dunia mesti dipegang oleh orang beriman. Tuan-tuan baru ni kan ada satu AI yang dibuat oleh China, namanya DeepSeek. Semua orang tahu dia berjaya beat semua yang ada. ChatGPT ke, dia berjaya untuk kapau semua. Hingga kan company besar di US rugi bilion pasal DeepSeek. Dia kata bahawa dia buat hanyalah 6 juta saja untuk bagi percuma pada orang. Dia buat AI itu saja tuan, bukan saja dia bagi percuma, coding pun dia bagi pada orang untuk uruskan sendiri. Siapa nak modify coding boleh modify. Jadi dia tak bagi benda tu tuan. Silicon Valley tak akan bagi benda tu, tapi China bagi. Dia buat dalam 6 juta saja, 6 juta US dollar. Dia tapau company seperti Nvidia yang berbilion-bilion tuan, jatuh share mereka tuan. Kenapa? Budak Cina ni dia ada intention nak bagi orang guna free. Tuan, kalau sembang Cina, India semua, kat mana orang Islam? Jadi kita tanya, kat mana celah-celah tu pemuska orang Islam? Orang Islam tak pandai coding. Orang Islam tak belajar programming ke? Orang Islam tak tahu pasal AI ke? Tuan-tuan, saya kira orang Islam tahu semua. Tapi ada satu falsafah pada orang Islam. Apa dia? Itu semua dunia Ustaz. Apa nak ulur kita tak dalam nak mati dah. Jadi yang ini kita nak betulkan balik. Tuan-tuan, kiamat ini siapa pun tak tahu. Bila datangnya siapa pun tak tahu. Tapi yang kita kena buat adalah bersedia dunia dan akhirat. Ramai orang kata bahawa jadi engineer itu start dunia. Saya betulkan balik. Jadi engineer. Dan kamu pakar dalam batu. Itu memang kerja kamu. Kalau kamu tinggalkan kerja itu, hingga orang tak beriman ambil kerja itu dan dibuat dunia jadi rosak, kamu jawab dengan Allah Ta'ala. Saya ustaz, saya khalifah dalam ceramah. Kalau saya tak bagi tahu orang, dunia ini jangan ditinggalkan. Dunia ini kena rebut macam mana rebut akhirat. Sebab kedua-duanya kemar. Berapa ratus orang buat kerja dunia? Bukan 50. Kerja akhirat 100%. Kerja dunia juga adalah 100%. Dunia dan akhirat kembar. Dunia mazra'atul lil akhirah. Kalau saya tak cerita balik,
ke syurga Allah. Saya mau baca artikel daripada Profesor Zul Muhammad. Zul Muhammad ini adalah cendekiawan intelektual yang hebat. Dia ngaji tak habis. Dia ustaz. Tapi dia balik tuan-tuan oleh kerana dia sakit. Bila dia berada di Malaysia tuan-tuan, dia banyak bagi idea. Dia ni orang hebat. Boleh berbahasa Inggeris. Pasal masa dia kecil, dia belajar bahasa Inggeris daripada seorang guru yang tidak Islam. Kemudian dia mengaji di Mesir tuan-tuan. Di Oxford University. Di Mesir tuan-tuan. Kemudian dia balik pada sakit. Dia terus menjadi pensyarah tuan-tuan. Orang yang hebat. Dapat gelaran profesor daripada universiti di Indonesia yang menganugerahkan gelaran profesor. Dia dinamakan Profesor Zulkifli Muhammad. Dia kata apa? Umat Islam makin mundur. Kata-kata yang paling mahal saya jumpa dia kata apa? Umat Islam mundur hari ini bukan kerana umat Islam mundur hari ini kerana mereka memburu surga dan meninggalkan dunia. Sibuk pasal talqin, sibuk pasal Fatihah, sibuk pasal haji, sibuk pasal umrah. Tapi dia tinggal saham, dia tinggal company, dia tinggal perusahaan. Kata Rasul, umat Islam hari ini menjadi rosak kerana mereka sibuk memburu surga, mereka membiarkan urusan dunia di tangan orang lain. Ni, berniaga ni semua tuan-tuan. Kalau dia hanya berniaga macam ni je, dia pakai apa? Kami ni dekat sekolah makan, tak apa Ustaz. Boleh semayang, boleh makan. Maka pemikiran itu salah. Berniaga adalah khalifah. Kamu diamanahkan Allah. Kamu pandai batu. Kalau kamu tak terus, Allah Ta'ala akan tanya, kenapa orang kena makan mie orang lain sedangkan kamu boleh buat mie? Kenapa orang kena lepak kerja orang tak Islam sedangkan kamu ada kedai? Sebab tu Rasul kata, umat Islam lemah hari ini bukan kerana mereka banyak dosa, tapi pemikiran mereka yang silap, yang memburu surga tapi tidak sibuk menguruskan dunia. Bila saya jumpa, hati ada juga profesor yang memberikan haluan untuk kita berfikir. Dia kata umat Islam lemah bukan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam. Kerana umat Islam lemah kerana mereka tidak memikirkan haluan mereka tentang dunia untuk dibawa ke akhirat. Betul tak kalau fikir dunia untuk hidup di dunia macam kita sebut tadi salah. Tapi kalau memikir dunia untuk melibatkan dunia menjadi akhirat, itulah sebenarnya. Dalam kata Rasul, menjadi tanggungjawab ulama untuk membetulkan pemikiran ini semua. Ulama kena berusaha betulkan pemikiran. Kalau tidak habis juga. Jadi sebab itulah hari ini saya mahu nak gabung dengan akhirat. Masjid nak jadikan tempat dunia dan akhirat. Betul tak macam itu? Saya boleh jumpa satu kawan. Dia bertemu dengan seorang rakan daripada Singapura. Dia adalah bekas CNO kepada MAIS, Majlis Agama Islam Singapura. Dia budak Singapura, dia orang Singapura, dia orang Islam. Dia tuan-tuan di badannya ada tatu di Islam. Tapi bila kita asal dengan badan tatu, dia kata ini semua jahiliah, zaman jahiliah. Kita kerah tenaga untuk jadi askar, pergi berkhidmat di Afghan. Masa itulah kawan-kawan pengaruh pun tatu. Balik ke Musdal, sihat. Tapi bila dah buka tu nak bawa kat diri, dah tu kan tak boleh turun dari pisau. Jadi tak turunkan. Tapi dia bekas apa? Dia bekas CNO kepada Majlis Agama Islam Singapura. Dia pakar finance. Apa dia buat di Singapura tu? Dia dah beritahu macam mana masjid boleh menjaga kekuatan ummah. Di Singapura sampai satu masa mereka dah tak buka tabung-tabung untuk masjid. Masjid dah tak ada tabung hari Jumaat dah. Kita masih lagi praktik tabung hari Jumaat. Tapi dia buat apa? Dia buat QR code yang ada SI, Standing Instruction. Apa yang mereka buat adalah mereka tak kutip duit hari-hari. Mereka cuma minta kepada rakyat Singapura keseluruhannya yang beragama Islam bahawa ramai orang Islam di Singapura 800,000 orang. Bila dia buat kutipan, dia dapat kutipan dalam bentuk cash. Dia cuma minta hari Jumaat. Hari Jumaat saja Majlis Agama Islam Singapura melancarkan tabung
untuk seluruh masjid di Singapura. Tahunnya simple, iaitu anda bagilah $1 untuk seminggu. Kempen itu dibuat untuk semua orang di Singapura. Tuan-tuan akhir sekali, 600,000 orang daftar untuk SI secara berkala. Minggu pertama Jumaat, minggu kedua Jumaat, 3 Jumaat, 4 Jumaat. Kutipan tak banyak, $4 sahaja daripada setiap poket orang Islam untuk 1 bulan. Tetapi berapa hasil kutipan? Ini kekuatan orang Islam. Tuan-tuan ingat tau, Singapura, ni budak-budak kecil di Singapura, dia pun tak dibenarkan mengaji agama, tak boleh. Di Singapura untuk belajar ilmu Islam kena tunggu umur 18. Bukan hanya orang Islam, orang Kristian dan orang Hindu di Singapura, dia pun sebelum sampai umur 18, mereka tak boleh belajar mana-mana agama. Walaupun pak dia Kristian, dia tak boleh belajar agama Kristian. Walaupun bapa dia Islam, dia tak boleh belajar agama Islam. Dia tak dibenarkan belajar agama melainkan setelah umur 18. Maknanya orang Singapura pergi sembahyang, dia tak ada pengajian secara khusus, dia tak ada apa. Itu orang-orang ada juga apa. Tak, dia tak dibenarkan. Dia hanya boleh start belajar agama bila umur 18 tahun. Baru dia boleh start belajar agama. Itu di Singapura. Tapi tuan pun kesedaran beragama tinggi untuk sorak kepada masjid. Tuan-tuan, kutipan 1 minggu 600,000 Singapura dolar Singapura. 600,000. Cuba tuan bayar 4 kali Jumaat berapa kutipan? 2.4 juta. 2.4 juta tuan, 600,000 kali 4. Ni mana tak pasal potongan standing instruction. Potong bulan-bulan tak tengok lah. Sekali potong isteri potong, jalan pun. Apa terjadi di Singapura? Masjid mula boleh berdikari. Masjid mula boleh berjalan sendiri. Mereka dah boleh start bayar gaji imam tanpa bergantung kepada kerajaan Singapura. Di masjid di Singapura, pengurus dia tak dipanggil najir, dipanggil CEO. Setiap CEO yang menguruskan masjid dan di Singapura, mereka dibayar gaji. Tuan-tuan, akibat daripada kutipan yang banyak, mula masjid ada duit untuk buat kerja-kerja agama. Sebab orang Singapura lagi. Sampai satu tempoh kerajaan Singapura menghentikan kutipan itu. Sebab kutipan itu menjadi ancaman kerana agama Islam mula berdikari tak bergantung duit kepada kerajaan. Bila tak bergantung duit kepada kerajaan, banyak program agama yang dibuat tanpa pengetahuan kerajaan. Maka kerajaan Singapura hentikan tabung tersebut, mereka bagi peruntukan pada masjid. Jangan dibuat kutipan juga. Semoga masjid tetap berada di bawah kerajaan dan dikontrol oleh kerajaan. Nak beritahu besar tak peranan masjid? Besar. Pusat ekonomi adalah di masjid. Ketika kita ada uang sikit atau insya-Allah lah. Itu bapak saya lama cerita masjid ni biar ada bank. Masjid biar ada tempat orang nak bayar bil. Masjid biar ada tempat orang datang untuk ada food court. Masjid orang nak basuh baju main masjid. Orang nak basuh kereta main masjid. Masjid buat kedai. Essential punya part mesti ada di masjid. Bank ada di masjid. Bank ada di masjid. Kami yang Islam ni lah. Kawas ada di masjid. Tapak mata ada di masjid. UTC ada di masjid. Tak tahu apa ada. Masa itu jadi dana untuk masjid, masa yang sama boleh bagi sewa, masa yang sama setiap masuk orang ada di masjid. Lepas makan, waktu zuhur dia boleh solat. Dia nak iktikaf sekali nak solat sunat boleh. Inilah cara menggabungkan perbezaan. Malam ini saya kira sebagai keputusan yang baik. Terima kasih kepada mereka-mereka yang buat menjadi bagi peluang untuk kita boleh bergerak. Tuan-tuan, saya ambil balik kata-kata tersebut. Kelemahan umat hari ini adalah kerana ekonomi, bukan saya. Tuan-tuan jangan katalah akidah lemah. Akidah lemah pasal tak boleh buka sekolah, tak ada duit nak tanggung. Ustaz-ustaz lemah pasal apa? Tak boleh sambung lebih jauh. Dia terpaksa tinggalkan kerja agama, sibuk buat kerja macam lain. Tuan-tuan, dulu kenapa orang agama hebat? Bukan di Indonesia,
sekurang-kurangnya di Indonesia, para ulama mereka tak jadi miskin. Sebab orang Indonesia bagi zakat pada ulama untuk berakhirat. Lahir terjemahan yang sangat banyak. Orang Indonesia tahu Islam kerana ulama ini mereka tak sibuk dengan urusan lain kecuali ilmu. Tapi di Malaysia ni kan ustaz sibuk dengan lain. Ustaz sibuk buat apa? Kita tanya dulu. Ustaz sibuk buat package umrah saja. Ustaz sibuk bawa orang awak. Jadi bila nak baca buku? Bila ustaz nak sewa kita? Bila orang tanya ustaz nak tanya sikit masalah ni, dia kata nanti nak jawab ada sibuk. Nampak tak ada? Betapa silapnya orang agama jadi sempit, masjid hanya datang tempat solat, kita nak ubah yang itu kan. Masjid mula start dengan starting yang baik untuk tahun 2025 itu kan. Ni terbukti bahawa orang kita ada duit, boleh datang makan, dapat kita kisah pun tambah dengan niat nak bantu masjid. Betul nampak tak? Dia beli apa masjid, apa cas dia dapat itu, duit masuk ke masjid, akhiran pahala dia banyak. Tuan, percaya kata saya, orang Islam kalau mereka imbah dengan perniagaan, mereka ada satu benda yang orang tak ada. Mereka sangat pemurah memberikan sumbangan selama orang. Apa buktinya? Saya PPD tu kan adalah beli ayam, kopi. Bukan sus kopi, bila orang Islam kita sam kopi. Ustaz kita banyak kopi, di Ciawo dah ada kan. San Francisco kopi, orang Islam kita. Sam kopi, Ustaz kita. Kopi 2 darjat, Ustaz kita punya kerja. Apa lah dia untuk tepi jalan, tapi jiwa dia baik. Apa dia buat? Saya belilah ayam itu banyak sikit, 5 air. Anak ramai beli air banyak lah. Bila beli air banyak tu kan, tiba-tiba sampai beli tu kau kata saya sedekah satu untuk kepada bulan puasa. Bulan puasa dia beli, tapi dia bagi satu. Air ada 5 dari 6. Kau tu sedekah. Sifat bersedekah ada dalam jiwa para penyedia muslim. Sebab tu kita tak takut kalau mereka kaya, mereka akan keluar zakat. Kalau orang yang kaya, orang yang tak akan keluar zakat. Jadi support mereka. Semoga mereka boleh support balik Islam. Tuan-tuan hadirin yang kita nak gabung jalin antara dunia dan akhirat. Semoga dia menjadi kekuatan kepada umat tuan-tuan. Jadi sebelum masuk Ramadan, masjid pun telah menyediakan peluang yang baik, meriahkan suasana tuan-tuan. Mari kita kuat dan kekuatan kita. Yang paling mustahak, kita terus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sampai jadi kita kuat dan menjadi orang yang hebat. Suatu, tak ajar. Terakhir tuan-tuan, semua kita buat ni satu tanda niat lain, mencari cinta dan tujuan Allah melihat kita. Kita buat dunia pun sebab kita nak bukti pada Allah kita layak jadi khalifah. Kita berusaha keras pun terhadap usaha kita di luar sana agar kita tidak menjadi miskin dan mereka dan kita tak bergantung kepada orang. Kalau kita berjaya dengan kerjaan yang besar, bukan kebanggaan untuk kita. Kita nak tunjuk pada Allah, kami orang Islam ya Allah buat yang terbaik di atas semua benda. So, semua ini tentang Allah, tentang cinta, tentang redha, tentang nak mencari sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak banggakan orang, bukan sebab kita nak tunjuk pada orang kata kita hebat tak. Bukan nak lawan Chinese dan India, bukan. Itu bukan nak lawan sama-sama, tapi nak membuktikan pada Allah Ta'ala. Bila kau amanah pada kami Allah untuk menjadi khalifah, kami buat yang terbaik. Kami akan usaha untuk memilih duduk di tanah Islam. Dan kami akan beribadah sebaik-baiknya. Itu juga kita. Semoga kita sekali mendapat cinta Allah. Allah berkenan kita, Allah berkasih pada kita. Bila kita kasih pada Allah, Allah sentiasa memberikan jagaannya kepada kita. Dan kita dapat menjadi orang yang sentiasa baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul macam kata lirik yang Hafsah Hasan tulis, kalau nak dengar kan? Bila diri disayang, kan lagu tu. Hafsah Hasan pernah buat satu lirik yang agak kacing lah tuan. Lagu ini agak kacing lah bagi saya sebab dia betul-betul munajat pun ada, pasrah pun ada, nak beritahu bila diri dah disayangi oleh Allah Ta'ala, tak ada benda yang boleh halang tuan. Itu yang bila disebutkan, bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Kau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu. Ku berserah diri. Cuba perhati setiap beat ataupun kata-kata dalam bunyi. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Doa, takdir kita berubah. Bila kita dah rasa Allah sayang, bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Langkah kita makin berani. Bila ku keliru, ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Lepas bila kita rasa diri dipandu, kita sebut kau yang pertama, tiada akhirnya. Kau yang pertama, tak ada akhir dalam kau. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Dalam gelap Allah bercahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu. Ku berserah diri. Kasih sayang Allah, kita berserah diri kepada Allah. Lagu ni dengarkan Ramadan. Dan di samping-samping dengan lagu terima kasih sayang ucapan kamu. Dengan lagu tu dengar juga lagu-lagu itu. Lagu ini dari tiga lagu yang kalau kita dengar, dia sedang menuju kepada Allah. Antara lagu di pintu mahligai, ada lagu itu. Di dalam kesunyian ku rasa gelombangnya, menyintaimu suatu kewajiban, tapi tak terluar dengan perkataan. Lagu ni betul-betul cerita pasal tengah munajat pada Allah. Tak berani nak luar pasal diri tak baik. Tiga fajar menyingsing, ku semai tirai kasih. Datang subuh, diri solat subuh. Dari matamu dekat dan terasing padamu ya Allah. Aku nak dekat, tapi aku juga ada kelemahan dan terasing daripada-Mu ya Allah. Aku menanti singkapan tabir cinta, aku menanti saat menjadi nyata. Dan Allah Ta'ala terima kita. Tengah malam munajat, kesunyian ini terlalu indah walaupun pahit. Hendak ku tenang malam ni sunyi ya Allah. Aku tahu dosa-Mu benar, perih dia nak mengadu depan-Mu ya Allah. Nak tunjuk inilah lagu-lagu orang dulu yang buat cerita pasal munajat dan sebagainya. Cuba lagu syarah-syarah panjang pun saya kata positif. Dia buat dia nak nyanyi pula lepas dia letak, dia ada pada pegang-pegang, lepas pada lepas insya-Allah. Itulah saya sebut, mari kita mencari cinta Allah. Dengar lagu-lagu yang mendidik jiwa kita tentang pasang lagu-lagu yang menyebabkan kita boleh balik kepada Allah. Lagu opik antaranya lagu Raja, Taubat. Taubat lagu yang baik, lagu balik kepada Allah Ta'ala. Lagu ST12, Kebesaran-Mu. Allahu Akbar Maha Besar, memuja-Mu begitu indah. Itu lagu-lagu dia. Kita boleh dengar balik. Saya jadi promo untuk hidup Ramadan kita. Sampai saya dengar lagu Ramadan. Ramadan menjelang lagi, membawa rahmat dan
Firaun, sambutlah ketibaannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan dan siap siaga. Lagu bukan musuh Islam. Lagu adalah sebahagian daripada Islam. Bila dinyanyikan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu insya-Allah. Kalau berrahmat insya-Allah, tuan-tuan pernah kenal makanan di sana. Ceramah banyak-banyak sambil untuk boleh kita hukum yang mampu kita. Dan banyak cukup sekadar itu insya-Allah. Dan kita bertemu di masa sekarang. Siru ala berkatilah selamat menyambut Ramadan. Burulah cinta Allah jadi insan terbaik. Keluar tidak ada dosa. Hukum kepada Allah dari segi dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan dunia karena mundur akhirat. Jangan jadi ahli akhirat tapi menjadi ahli dunia. Kedua-dua mesti digabungkan agar Islam pergi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara silam, mohon maaf. Saya selamat kepada pihak berusaha insya-Allah.